Setelah kita berada di bawah tajuk sabar setahun lebih, baju biru bila masa zikir hukum jadi makruh. aku berkata untuk memagari diriku, cuma aku ala nafsi. Berkenaan dengan wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu. Nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu laysa laha min dunillahi kashifah, laysa laha min dunillahi kashifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70 dan 71. 4 ayat surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 68, 69, 70 dan 71. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis ilmu kita pada malam ini, kita langkah selangkah lagi kepada kaedah penghisapan yang ketiga dari kaedah-kaedah penghisapan 6 kaedah. Maka pada malam ini kita langkah kepada yang ketiga, iaitu tajuk kita malam ini kejahatan seseorang. Tajuk kita kejahatan seseorang diganti dengan kebajikan atau kebaikan. Tajuk bagus malam ni, kejahatan seseorang itu dijanji akan diganti dengan kebajikan atau dengan kebaikan. Allah janji nak ganti kejahatan seseorang
keburukan seseorang akan diganti dengan kebajikan ataupun kebaikan. Itu tajuk kita. Maka di bawah tajuk itu kita rujuk dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 68, 69, 70 dan 71. Faham tajuk kita ya? Tajuk tu penting. Kejahatan ataupun keburukan seseorang itu Allah janji dia nak ganti, dia nak ubah seseorang itu kepada kebaikan dan kebajikan. Marilah kita tengok ayat 68, 69, 70 dan 71 surah Al-Furqan. Kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah. Kena faham ibarat Quran dulu. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Seperti kita ni dah sembah Allah lah. Bukan dah sembah Tuhan lain. Dah sembah Tuhan lain kat batu keh tu. Tuhan banyak. Di sini ayat ini walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Ada lagi Tuhan lain? Tidak. Orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain, hanya kita sembah Allah saja. Satu. Yang kedua, wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak membunuh orang. Orang-orang yang tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuh manusia, tak boleh. Kecuali bunuh tu dengan alasan yang benar. Bunuh dengan alasan yang benar, tukang pancung tu tak berdosa, insya-Allah. Mahkamah syariat telah menghukum orang ni kena pancung balik kerana ada bukti dia bunuh orang, kena bunuh balas. Maka dibunuh dengan benar itu insya-Allah tak apalah. Akan tapi nak beri faham dulu sini. 3 ayat yang pertama ni dan yang ketiga wala yaznun, orang-orang yang tidak berzina. 3 kes besar ni. 3 kes yang sangat besar. Mungkin tidak ada kes yang lebih besar pada ni. Yang pertama tadi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali bunuh kerana benar. Bukan bunuh kerana selisih faham tentang masalah politik, berebut kawasan ke, ya dah, hutang tak bayar ke, ambil pistol tembak. Puas hati aku, padan muka dia. Kes bunuh orang ni bunuh tak benar lah tu. Bunuh bukan kerana benar. Okey. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak berzina. Allah memberi di sini dalam kalimah nafi semua. 3 kes ni kalimah nafi. La, tidak. Orang tidak menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah. 1. Orang yang tidak membunuh orang kecuali bunuh dengan benar. 2.
Yang ketiga, orang yang tidak berzina. Terberi dengan nafi, dengan kalimah tidak. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa, tak kira siapa, tu aman. Barang siapa, tak kira siapa, raja, rakyat, miskin, kaya, taraf mana, kedudukan mana, pangkat mana, derajat mana, barang siapa melakukan demikian itu nak faham situ di antara ayat itu. Maknanya dia melakukan, dia sembah Tok Kong. Dia tak nak sembah Allah, tak sembah Tok Kong. Barang siapa melakukan demikian itu, pergi ke batu kes susah, susah sikit pergi jumpa tak bantu, tolong untuk kami susah. Barang siapa melakukan demikian itu, bunuh orang. Tadi dalam ayat tadi, orang tidak membunuh orang. Orang tidak menyembah selain daripada Allah. Orang tidak berzina. Akan tapi bahwa man yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan demikian itu, opposite ayat tadi. Boleh faham tak? Maknanya barang siapa melakukan berzina, kifsah. Barang siapa bunuh orang, kifsah. Barang siapa sembah selain daripada Allah, sangat besar kis. 3 kis ni besar dalam satu ayat. Bunuh orang boleh, tapi bunuh kerana benar lah. Bagaimana bunuh kerana benar? Tukang pancung tu dia tak berdosa. Mahkamah telah hukum jatuh, mahkamah syariat lah. Seperti di Arab Saudi dan di negara Islam yang mengamalkan undang-undang Islam tu, tukang bunuh itu tak apa, tak berdosa. Tukang pancung, kerana mahkamah telah hukum orang ni kena bunuh balas sebab dia bunuh orang dan sebagainya. Okey? Itu bunuh kerana benar. Hak bunuh kerana tak benar ini berkelahi sikit-sikit, cemburu ke, tembak, mati. Hutang tak bayar ke, berkelahi, mati. Ya dah, dan sebagainya. Itu bunuh bunuh kerana tak benar. Yang dak sembah berhala ni pula sembah selain daripada Allah. Hak kita ni kena sembah Allah. Tetapi Allah kata orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah, kalau dia sembah, itu sebab ayat tu, wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian itu. Boleh faham tak ibarat ni? Saya tanya semualah, jangan keliru ya. Barang siapa melakukan demikian itu, yakni dia pergi sembah selain daripada Allah, minta dengan tok batin, syirik lah. Pergi ke batu cave, pergi ke kubur-kubur, ya tak? Dan bunuh orang, berkelahi sikit bunuh orang, melakukan demikian itu. Barang siapa, tak kira siapa. Dan berzina. Anak ayat tadi dia kata orang tidak berzina, ya tak? Tapi barang siapa melakukan demikian itu, maksudnya orang melakukan zina, bunuh orang, sembah berhala, sembah tukung-tukung dewa-dewa. Barang siapa melakukan demikian itu, wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Itu jawapan dia. Yalqa athama, nascaya dia mendapat pembalasan dosanya. Dosa besar kan? Nascaya barang siapa melakukan demikian itu, maknanya dia berzina, dia bunuh orang, dia pergi sembah tok kong, duk minta dengan batu-batu dan sebagainya, dia akan menerima balasan dosanya. Okey, setakat itu dulu. Athama ini, tengok ilmu tafsir ni, dalam neraka sana dia ada satu lembah. Satu lembah akan diletak orang-orang yang berdosa ini. Itu athama.
Ayat 69 sambung lagi ya. Sambung lagi. Kes tu, kes samalah. Nascaya mereka itu akan diletakkan di atas dosa dia itu, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dibalas dosa dia itu tadi, ayat 68 sambung dengan 69 tadi, diganda, dilipat ganda, yudha'af, dilipat ganda kepada orang yang melakukan demikian 3 kes besar tu tadi. Dilipat gandakan azab untuknya bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita buat kerja lah ni, balasan hari kiamat. Bila? Pada hari kiamat akan dilipat gandakan. Itu hukuman Allah. Hukuman Allah akan dilipat ganda kepada orang yang melakukan 3 kes besar tadi itu, untuk mereka-mereka yang melakukan itu pada hari kiamat. Dan tambah lagi, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan yang hina. Wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud mana kekal. Wa yakhlud fihi, kekal di dalam neraka, muhana, dalam keadaan yang hina. Apa tajuk kita tadi? Kejahatan seseorang itu nampak dah jahat tu, tak? Kejahatan seseorang itu Allah janji nak ganti dengan kebaikan, dengan kebajikan. Itu jahat, 3 perkara itu besar jahat. Dan akan dibalas dengan seksa yang azab teruk pada hari kiamat. Dalam keadaan yang hina, kekal di dalam neraka. Allah, itu undang-undang asal. Sebab itu pihak kerajaan Allah ini dia ada undang-undang exemption dia. Sebab itu jangan kita nak baca tak habis ayat-ayat Quran ni. Baca tak habis, jadi kita tengok begitu teruk. Sebab itu dia ada undang-undang pengampunan, exemption dia, kemaafan dia, undang-undang istisna. Illa ayat 70 tu pula. Sungguhlah ayat 68 69 itu menggerunkan, menakutkan sungguh. Akan tetapi undang-undang exemption dia ini masalah penghisapan nanti. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Illa kisah diberat. Illa man taba, kecuali tidak dikena hukuman tadi. Hukuman azab dan neraka, diganda-ganda azab dalam keadaan hina, kekal dalam neraka, tak kena. Illa man taba, kecuali ini undang-undang exemption ni. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang bertobat. Ini sangat tinggi. Kerana tengok kalau kita melanggar perintah Allah ni sangat banyak. Apatah lagi 3 kes yang besar. Ya dah. Walaupun begitu, Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Illa man taba, kecuali bagi orang-orang yang bertobat. Ini kata undang-undang exemption dia. Oleh sebab itu kita kena menyesallah atas segala perbuatan kita semenjak umur balik sampai hari ni barangkali banyak. Kalau nak kira ya dah. Duk makan minum rezeki Allah, lawan Allah, duk makan minum rezeki Allah, neraka kepada Allah 30 tahun 40 tahun mari dah. Akan tetapi illa man taba, ini undang-undang exemption.
kecuali orang-orang taubat. Berhentilah. Berhentilah mat, berhentilah bidah, berhentilah siapa pun. Ya tak? Ini undang-undang hak sungguh dalam perlembagaan Allah itu. Tu. Berhentilah. Sebab Allah tu beri keampunan, beri kelonggaran kepada hamba-hamba dia. Illa man taba, kecuali orang bertaubat. Taubat ni mana kita menyesal atas segala perbuatan kita. Berhenti. Jangan puas hati. Sebab itu kalau orang tembok orang mati, orang puas hati aku pada muka dia. Dia tak berhari dia sendiri mati pula. Orang lain buat pula. Dia tak taubat tu. Tu termasuk undang-undang tadi. Faham Haji Malik? Termasuk undang-undang diganda, diazab mengaku dalam keadaan yang hina. Sebab apa? Dia puas hati atas perbuatan dia. Dia tak taubat. Boleh faham tak? Okey. Lepas taubat itu, wa amana, dia beriman balik. Beriman molek, beriman balik. Tadi dia semua berhala dah. Dia susah sikit, pergi dah minta dengan Tok Kong Pak Tukih, minta dengan Tok Bating sana. Pergi ke Hanjai ke mana nak menyelesaikan masalah dia. Dan lepas taubat, mengikut protokol itu pun ni, dia tu taubat wa amana dan beriman balik. Yakin balik. Wa amana dan wa amila amalan solihan. Kena ambil itu. Ambil itu. Setelah taubat, kena beriman sungguh-sungguh. Change, ubah perangai buruk tu tadi. Ubah perangai buruk tu. Beriman dan beramal amal soleh. Tinggallah segala perbuatan zina, segala perbuatan apa ni sikit berkelahi, nak kata orang, nak pukul orang. Tu. Maka faulaika, maka mereka itulah. Siapa dia mereka itulah? Siapa dia ustaz? Orang-orang yang berzina. Orang-orang yang duk sembah Tok Kong. Orang-orang bunuh orang. Dan dia bertobat. Okey? Faulaika, maka mereka itulah. Siapa mereka itulah? Orang-orang duk sembah selain daripada Allah. Orang-orang kaki bunuh orang. Orang-orang kaki zina. Lepas tu dia bertobat. Tobat. Lepas tobat tu apa pula? Beriman. Lepas beriman apa pula? Beramal dengan amalan soleh. Amal soleh ni setiap kerja yang ada pahala, nama amal soleh berlaku. Setiap kerja yang ada pahala, amal soleh yang paling mahal, paling tinggi, solat. Khusyuk dalam solat. Lepas tu turun. Sembahyang tu paling tinggi sekali amal soleh. Berderma, buat kebajikan, buat masjid kita, tu amal soleh yang paling tinggi di sisi Allah. Tu taubat, beriman dan beramal soleh. Faulaika, maka mereka itulah orang-orang yang dah taubat dah, serik dah, ya Allah, tak nak dah menyesal. Sebab taubat tu mana menyesal? Faulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang yang beriman mengerjakan masalah itu. Kejahatan mereka itu tadi itu sayyiatihim itu diganti dengan kebajikan hasanat. Allah. Sebab itu jangan kita hina orang jahat tu. Satu hari Allah terima taubat dia, Allah ubah dia jadi sebaik-baik orang. Percaya? Ni ayat ni. Allah ubah perangai dia tu jadi sebaik-baik orang. Itu dia. Tapi kalaulah kita kata orang tua macam saya, umur dah 60-70 tahun, dia bercakap dengan budak-budak umur 20-30 tahun, duduk kat kedai kopi, aku dulu macam ni macam ni.
Aku tak bagi peluang tu, aku lanyuk habis tu. Tapi lah ni aku dah tobat dah. Tengok orang tua tu macam kata. Dia bercakap dengan budak-budak. Tapi lah ni aku dah tobat dah, mak. Macam dah tu, kalau dia kata dia tobat dah tu, dia belum tobat lagi tu. Orang tua dia bercakap dengan budak-budak seperti itu, dia belum tobat lagi. Kalau dia tobat sekalipun, Allah belum terima tobat dia lagi. Faham tak? Kalau orang tua umur 60, 70 ni, gas pun nak habis tak? Dia bercakap dengan budak-budak tentang peristiwa zaman 40 tahun dulu. Dia ada cerita dengan budak umur 20-an, 30-an. Ya. Aku dulu aku tak bagi can, tapi lain aku dah tobat. Macam dah tu kalau orang tua nak bercakap macam tu, dia tak tobat lagi tu. Jumpa dia lanyuk pula. Kalau dia tobat dah pun, Allah tak ampun lagi. Allah tak terima tobat dia. Kita tobat ni kena yakin sungguh. Tobat, lupa, forget it all. Lupa segala-galanya. Tak nak sebut, tak nak dengar. Bahkan rasa jijik. Orang sebut lagi kita rasa nak marah. Macam dah tu Allah terima dah tu. Allah terima tobat dia. Dan Allah ganti hak buruk-buruk dia tadi itu dengan kebajikan, dengan hasanat, dengan kebajikan dan kebaikan. Percaya? Dia terasa lain. Rasa nak buat kebajikan, rasa nak berubah perangai dia daripada dulu. Hak lepas dia tobat tu berubah. Ataupun kita kata orang ni kena penjara 10 tahun. Lepas dia keluar penjara, dia jadi molek. Jangan hina dia lagi. Kalau dia kata dia tobat dalam penjara, lepas tu balik main serupa tu juga. Acang dah Allah tak terima tobat dia lagi tu. Macam mana tu? Supaya juga orang pergi Mekah. Mekah tak tahun. Perangai macam syaitan lagi. Ya dah. Macam dah Allah tak terima lagi. Macam mana? Ni nak beri hak sungguh ni, kata tajuk kita malam ni sangat comel, baik. Tapi kena kita kembali balik pada Allah lah kau. Orang tobat ni maknanya astagfirullah, kembali pada Allah. Aku minta maaf dengan Allah banyak-banyak atas kesalahan kita. Itu dah semua berhala. Sikit-sikit pergi cari tok batin, nak minta tupang dia, nak minta dia selesai masalah kita. Tak cari Allah. Ya dah. Sikit-sikit pergi cari berhala, cari tok kong. Ya dah. Sikit-sikit tak boleh kih apa, bunuh orang terus. Tak boleh kih apa, bunuh orang sengaja. Sikit-sikit suka hati dia berzina. Undang-undang asal 3 kih itu, ayat 68-69 itu akan diseksa, akan diazab di akhirat, dia kekal di dalam neraka dalam keadaan yang hina. Itu undang-undang asal, kan? Boleh faham tak? Akan tapi undang-undang exemption Allah, itulah ayat 70 tadi, illa man taba, kecuali tidak dikenakan azab orang-orang yang bertobat. Allah tu Maha Penghapus. Okeylah ya. Kita semua mari pada salah berlaku latar belakang kita tu buruk berlaku, tak kira siapalah. Tu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beramal soleh, mengerjakan amal soleh, kita beriman molek sungguh, duk jadi ahli Quran, ahli hadis, ahli surah, ahli masjid. Dulu bah kerja tak balik duk sana bah kerja tak balik lagi. Ya dah. Habis pejabat tak balik kat sana kat kelab itu, kelab ini, tak usah kira dia. Dah balik-balik tidur, anak duk tidur, bini pun duk tidur. Lepas tu nak kacau bini pula. Perangai dia macam tu dulu. Ya dah. Tapi apabila dah dia menyesal atas perbuatan itu, dia taubat, Allah terima. Tapi jangan duk cakap dengan budak-budak. Kena tunjuk perangai baik. Jangan kata mak aku dulu sekian-sekian. Nak ajar mak kata aku ni sekian-sekian. Itu Allah tak terima lagi taubat dia. Dah. Dia bercakap dalam majlis mana aku sekian-sekian, duk cerita latar belakang hero dia zaman muda. Tapi aku taubat lah ni. Macam dah tu dia tak taubat lagi. Kalau dia taubat sekali, Allah tak terima lagi taubat dia. Macam di situ. Sebab itu
kita tunjuk kepada masyarakat hak baik. Hak baik, jangan tunjuk jahat. Allah terima tu. Okey. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Itu penutup ayat tu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, boleh faham ya? Kita pun rasa senanglah tu kalau Allah terima tu. Dia minta Allah terima taubat kita itu je. Tapi kalau Allah tak terima, masalah lah. Sebenarnya Allah janji nak terima belaka, tapi jangan macam pok mak tadilah. Dah umur dah 60 dah 70 duk cakap dengan budak-budak tentang keburukan latar belakang dia, tak ada nak sebut macam tu. Pak mak berhentilah. Dia rasa bangga lagi. Dia cerita dengan budak-budak, dia bangga tentang keburukan dia zaman dulu. Tapi lah dia taubat. Macam mana tu pak mak Allah tak terima lagi taubat dia. Okey? Okey. Itu ayat 71 pula. Wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Orang-orang yang bertobat tak kira wa man taba, barang siapa bertobat tak kira siapa. Tak kira siapa, tarah mana, kedudukan mana, pangkat raja, pangkat menteri, pangkat apa pun, keturunan mana. Barang siapa bertobat, lepas tobat itu mengerjakan amal-amal soleh. Cover sebab dah azan. Kita kena cover sebab setiap yang baik Allah janji nak ganda pula. Itu kuliah kita akan datang pula. Dalam penghisapan kita yang keempat tu pula. Setiap ringgit kita belanja, setiap kebajikan yang kita belanja, Allah janji nak ganda paling kurang 10 kali ganda. Paling kurang. Dan sampai kepada 700 kali ganda. Dan sampai kepada 2 juta. Itu sebab tu kena kita cover dengan buat kebajikan, buat kebaikan lepas kita bertobat tu. Kita bayar kifarat. Bayar kifarat. Wa man taba, barang siapa bertobat, orang-orang yang bertobat tu dah serik dah. Dan mengerjakan amal-amal soleh. Maka sesungguhnya fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu dipanggil taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Taubat tak akan kembali lagi dah kepada kerja 40 tahun dulu. Taubat yang sebenar. Allah terima. Boleh insya-Allah itu dia. Allah tu Maha Pengampun sungguh. Kita tengok pada malam ni kita rasa alhamdulillah, rasa gembira, tak ada rasa ini dah. Allah tu tak nak kita kalau kita bercakap dengan orang kata nak menakutkan orang. Tidak, Nabi tak menakutkan umat dia sama sekali. Tak menakutkan. Sebab turun ayat ni Allah beri keampunan. Kecuali tadilah, kecuali orang puas hati buat kejahatan dia rasa puas hati, rogol orang dia rasa puas hati, bunuh orang dia rasa puas hati. Macam tu Allah tak terima taubatnya. Ya dah. Berkelahi sikit, bang tembok mati padan muka dia. Puas hati aku. Itu dia kerana hutang tak bayar, cemburu, politik dan sebagainya. Lepas tu dia mati pula. Maka dia akan terima hukuman asal sebab dia tak taubat. Dia ada taubat. Dia menakluki kita ni dengan taubat. Tergantung kita dengan taubat. Dosa sangat banyak. Baik. Sebab itu An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kita ambil hadis sikit. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayy dzambu akbar ya Rasulullah.
qala an taj'ala lillahi indadan wa huwa khalaqaka. Sahabat bertanya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada para sahabat lain datang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Ayyu dzambi akbar? Dosa apakah yang paling besar? Dosa kita kerti apa makna dosa? Apa makna dosa Ustaz? Najis. Okey. Ustaz pandai. Najis apa? Najis apa? Najis dah banyak. Babi kata najis apa babi? Najis mughallazah. Ya dah? Najis lain lagi apa lagi? Najis mutawassithah, najis mughallazah, najis apa lagi? Okey. Dosa najis apa? Dia ada nama juga najis ni. Dia ada pembahagian najis-najis. Najis apa dosa? Kalau najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah itu kita tahu belaka dah najis di dunia ni. Ya dah, kita nak basuh ke bersihlah dia atau samuk. Kalau kena samuk bersihlah walaupun babi pun. Ya dah, bersih. Dosa itu najis juga. Najis apa? Najis maknawi. Najis maknawi yang ada dalam tubuh badan manusia ni kotor. Tak boleh dibasuh, tak boleh disamuk. Kecuali Allah sendiri pun. Itu dosa. Minta dengan Allah. Padahal kita duduk makan minum sikit Allah lawan Allah dulu 30 tahun dah. Dosa itu adalah najis maknawi yang apabila seseorang itu mati, ada najis itu bawa dosa lah. Tidak dapat jadi ahli syurga. Sebab syurga itu Allah cipta untuk manusia yang suci bersih. Lil muttaqin saja. Bagi orang bertakwa. Orang yang suci bersih. Syurga bukan serupa dengan hotel tu hotel ni, astana tu astana ni boleh masuk belaka tu. Syurga tak. Syurga disediakan Allah cipta untuk orang yang suci bersih. Orang perempuan tidak ada haid dah di dalam syurga. Hinguh pun tak ada. Orang yang kata nak berak nak kecing, mana sakit perut ni, tak ada. Sebab itu dosa yang besar itu kena minta ampun Allah. Kalau dosa kecil-kecil itu hanya dengan semayang pun dia gugur, betul-betul gugur. Dia gugur sendiri. Tapi dosa besar seperti tadi kena minta Allah, taubat semua. Tak terasa tu. Sebab benda najis tu tak terasa. Orang tak terasa inilah kita nak suruh sedar. Seperti mana Nabi kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia kata betapa bahayanya mazibani ja'iani ursila fi zuraibati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i minal mali wasyarafi lidinihi. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang penulis wahyu. Quran ini dia yang terbanyak tulis wahyu. Sebab Rasulullah terima wahyu mari dia ingat. Siapa mari tulis? Ubay bin Ka'ab. Jadi dia riwayat ada ni. Dia riwayat kata mazibani ja'iani ursila fi zuraibati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i minal mali wasyarafi lidinihi. Betapa bahayanya 2 ekor serigala lapar terlepas masuk dalam kandang kambing. Kambing makan dia. Bahaya tak 2 ekor serigala duduk dalam kandang kambing Ustaz? Bahaya tak? Sangat bahaya dah. Kalau dia tak makan boleh lanyuk habis kambing. Itu nak menunjukkan betapa bahayanya 2 ekor serigala lapar terlepas masuk dalam kandang kambing, makanan dia. Akan tapi Rasulullah nak beritahu kata ada suatu perkara yang lebih bahaya daripada 2 ekor serigala lapar. Ganas tu serigala lapar tu. Duduk dalam kandang kambing pula.
hirsul mar'i minal mali wasyarafi lidinihi. Perkara yang lebih bahaya daripada itu, yang sangat bahaya, iaitu kerakusan manusia, ketamakan manusia kepada harta dan jawatan. Dua perkara Hak berlaku hari ni seperti tu. Zaman dulu pun begitu. Dua ni. Ketamakan manusia kepada harta dan jawatan, meninggalkan agama. Seolah agama tidak ada di sisi dia. Larangan-larangan agama, batasan-batasan agama tidak ada seolah-olah di sisi dia. Dia boleh buat belaka. Serupa juga dengan serigala lapar. Apa dia nak lanyuk, dia lanyuk habis kambing tu. Bukan dia nak makan pun. Serigala bukan nak makan kambing semua 100 ekor tu, tak pun. Dia berjahanam gitu. Serupa juga manusia. Dapat harta berjuta-juta, bukan dia nak makan pun, duk simpan di Switzerland sana tu. Tak muak dah bank Malaysia ni, di Perancis, di Amerika, di England, di Jerman, di Rusia, mana suka hati dia nak buat. Bukan dia nak makan pun. Dia seronok gitu ya sebenarnya. Seronok kata dia ada fulus. Serupa zaman dulu juga korun. Itu cerita. Orang tamak pada harta, dan yang kedua jawatan, meninggalkan agama. Kes tu tinggal agama. Bukan kata jawatan tu dilarang, bukan cari harta dilarang, tidak. Kisnya orang yang rakus kepada harta dan jawatan, meninggalkan agama. Itu orang yang lebih bahaya daripada 2 ekor serigala lapar. Boleh faham tak? Dia tak ambil kisah agama. Larang kau tak larang, dia seolah tak ada batas. Manusia dah takut sungguh, kita nak perhati tengok. Dia dah takut sikit, undang-undang dia buat sendiri aja. Hak tu yang dia takut sikit. Undang-undang dia buat sendiri. Rasa molek kau ni, dia buat kau ni. Rasa tak kena dengan hawa nafsu, dia buat ubah lain kau lah. Lain pula. Dia tak kena hawa nafsu, dia ubah kau lain pula. Hak tu dia manusia. Hak Allah ni, undang-undang seolah tak ada. Dia tak nak terikat apa. Inilah keadaan manusia hari ni. Hak sungguh. Semenjak zaman dulu kalau gitu juga. Sebab itu Rasulullah kata, benda yang paling bahaya sekali, lebih bahaya daripada 2 ekor serigala lapar duduk dalam kandang kambing. Bagaimana kambing tu? Akan tapi ada satu perkara yang lebih bahaya daripada itu, kerakusan manusia, ketamakan manusia terhadap harta. Dia tak kira harta apa, halal ke haram ke, dia ambil belaka. Dah gaji dah 50,000, dah elang tu elang ni 100,000 sebulan. Kita cari setahun tak dapat lagi. Dia satu hari dapat. Gitu. Tapi dia kerana rakusnya, tamaknya manusia, seolah-olah tak ada agama. Batasan-batasan agama tak ada. Ini manusia lebih bahaya daripada 2 ekor singa lapar, serigala lapar. Keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Dia cari apa? Dia cari benda tu. Fulus jawatan. Lah ni kempen lah ni. Roadshow. Seluruh negara dah roadshow tu. Pergi kat Kelang tu ada satu. Tadi saya tengok di traffic light tu ada bungkar. Wah tulis. Bungkar. Nak buka apa tak tahu. Gambar orang tak ada lah. Saya tak nak perhati tengok. Siapa dia. Nak pergi bungkar apa benda. Rahsia siapa. Dia tak terasa salah sebenarnya. Dia rasa molek. Dia suka hati pula. Dia boleh bungkar rahsia orang, keburukan orang, semua. Oh, dia rasa puas hati dia. Itu dia. Kalau tidak, dia rasa tak senang duk. Pelik sungguh manusia. Inilah kita nak suruh sedar. Tak ada yang lebih baik daripada kesedaran agama. Berhentilah, sedar. Kamu dosa besar. Allah tak benar jadi ahli syurga tu. Percaya? Ni kerana lidah ni, Rasulullah hari-hari dia jelek. Jelek pada Muaz bin Jabal. Muaz, Allah lantik dia, Rasulullah lantik dia jadi gubernur di Yaman. Muaz bin Jabal. Jadi gubernur negeri Yaman, ni pesan. Ni, jaga lidah ni. Lidah ni bahaya. Tapi lah ni tak ada nampak apa dah. Bahaya apa lidah ni. Duk mupak orang, lidah ni. Duk caci orang, lidah ni. Buat fitnah pada orang. Padahal Rasulullah dah hari-hari
Setiap kali dia bercakap di tempat duduk dia, dia tak bangun pada tempat duduk kecuali dia pesan, usikum bitaqwallah. Aku usiak pada kamu semua takwalah pada Allah. Habis dah kuliah pagi, pergilah kerja. Pergilah kamu nak pergi ke kerja, jual beli, nak pergi kat kebun, tanah apa semua, nak musafir pergi. Hari-hari sehingga jadi dasar dalam khutbah jemaat kita setiap minggu. Tak sah baca khutbah tanpa wasiat kepada bertakwa. Kita dah jadi apa dah? Jadi kalih itu. Sebab apa? Tak faham. Kalih. Cahaya. Sebab itu saya dengar ceramah. Kaset lah, tak ada berkenaan di masjid ada kaset ni. Ada ustaz tu dia salahkan orang duk tidur. Dia tidur masjid. Ustaz duk salahkan orang. Minta imam. Saya dah. Saya tak salahkan orang. Saya salahkan tok khotib tu. Sebab dia hendak baca tu bukan dia buat. Hak orang lain buat. Dia juru baca. Boleh jadi dia tak faham. Sebab itu keluar daripada tempat ni sakit dah. Pergi orang ni penyakit banyak ni. Penyakit pun. Penyakit banyak macam penyakit. Dia tak pergi. Sebab tempat keluar tak molek dah. Dia pergi dia tak masuk. Itu kaedah ilmu. Tempat keluar ni dia kena molek. Ni tempat dia baca. Dia baca. Kadang-kadang dia baca ayat Quran tak betul. Baca hadis tak betul. Paling betong. Faham macam mana orang nak dengar? Orang tak dengar. Itu dah tidur. Saya tak salah orang. Saya salah kepada tok khotib yang juga baca khutbah tu. Saya dengar. Ada kaset dalam kereta saya. Dia menyalahkan orang pergi masjid tidur kata dia. Tak tidur macam mana tuan imam dia baca dia tak reti. Pas nak bagi orang reti macam mana dia sendiri tak reti. Bukan dia buat, orang lain buat. Minta maaf lah saya kata. Sebab itu boleh ubah, kita ubah. Biar tu imam itu reti, mari daripada sinar bari dia, mari daripada hati dia sendiri, mari daripada kepahaman dia, mari daripada kesucian bersih hati dia. Ni nak beritahu. Baru orang boleh dengar. Saya tak ada salah orang. Saya salah ke ustaz. Tengok. Setuju tak ustaz? Tak setuju? Ayo. Tak setuju. Sebab orang lain duk paksa kita suruh cakap macam ni. Kalau ada mesyuarat, panggil mesyuarat ni, para imam ni, seorang ketua ulama ke ketua majlis agama ke mesyuarat, ini buat tajuk sendiri, buat macam ni, macam ni. Baru dia faham. Okey. Apabila bercakap tu cakap dengan faham. Kadang-kadang dia bercakap sendiri dia tak faham. Dia usap pada orang takwa, dia tak ada takwa. Macam mana tu? Dia bercakap pada orang suruh bangun sembahyang malam, dia tak bangun sembahyang malam. Bagaimana tu? Itu jadi masalah tu. Hak sebenar. Wallah alam. Okey. Sebab tu nak ikut cara ajaran yang benar. Mari dari tempat suci, tempat yang bersih, pergi pula kepada orang ni penyakit banyak tu di depan kita tu. 1000 orang tu penyakit macam-macam penyakit tu. Penyakit hati lah, penyakit hasad deki lah, penyakit macam-macam penyakit ada. Pas nak beri hilang penyakit tu bukan senang. Lah ni bukan nak hilang penyakit, bertambah teruk. Hak ada berkempen, roadshow tu Haji Malik. Bertambah teruk. Saya nak jadi apa negara kita ni? Allah Allah. Okey. Dosa apakah yang lebih besar ya Rasulullah? Tanya sahabat. Rasulullah kata, dosa yang akan mengadakan sekutu dengan Allah. Itu paling besar sekali. Kita mengadakan anda dan lillah, kita mengadakan sekutu bagi Allah. Padahal Allah yang mencipta kita. Bagaimana kita nak menyekutukan Allah? Jangan sekutukan Allah. Allahu Ahad, Allahu Samad. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tempat bergantung, Allah satu, Allah tidak ada anak, ada apa semuanya. Kita reti belaka dah sifat-sifat Allah. Dosa yang paling besar orang yang menyekutukan Allah. Susah payah sikit pergi minta dengan Tok Batin. Tok Batin bakal selipar pun tak betul. Kita dah minta dengan dia nak misal masalah kita. Takkan bodoh kita.
Allah Maha Kaya, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, tak minta. Itu dosa paling besar sekali. Boleh? Setujulah? Okey. Yang kedua, summa ayu, kemudian apa lagi selepas syirik itu ya Rasulullah? Qala, dosa yang paling besar itu antaqtul waladuka khasyatan an yat'imu ma'aka. Engkau bunuh anak engkau. Takut kena kita susah nak belanja makan ke dia, nak sekolah ke dia, apa ni, tak salah anak banyak-banyak ni, mari cekek tekak mapuh. Tak? Anak 3 orang aja, keluar mari pula yang keempat, mapuh lah kau. Tak nak lah, takut habis harta, takut apa. Takut kena beri makan kepada anak. Umar Ibn Khattab tu bunuh anak sendiri tu. Jahat tak jahat dia? Kamu hidup, anak perempuan. Tetapi selepas dia masuk Islam jadi molek, hebat Umar. Lebih hebat daripada orang lain lagi. Sehingga Rasulullah puji dia tu, kalau andai kata ada nabi lagi selepas aku, Umar akan jadi nabi. Sebab apa? Hebat dia, adilnya dia. Tegas. Kata tengok latar belakang dia, buruk sungguh nak bunuh nabi dah tu. Tu buruk latar belakang dia. Tu dia tadi. Baik. Selepas itu apa pula ya Rasulullah? Selepas bunuh anak tu, kata Rasulullah, antuzani khalilihi khalili jar. Orang berzina dengan isteri jiran. Orang berzina dengan isteri jiran. Jiran ni sepatutnya kita kena jaga. Dia ambil peluang berzina dengan isteri jiran. Itu dosa yang besar juga. Yang inilah sebabnya turun ayat 868 tadi. Ya, sebab turun ayat 68 dalam surah Al-Furqan tadi, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Hadis ini yang sebab turun ayat tadi. Akan tetapi Allah terima taubat. Allah terima taubat. Exemption ya. Undang-undang keampunan dia. Baik. Boleh faham tak? InsyaAllah Okey. Satu wanita datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'atni imra'atun faqalat hal li min taubatin ya Aba Hurairah inni zanaitu wa wulidtu wa qataltahu. Faqultu la. Faqamat wa hiya tad'u bil hasrah. Thumma sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha. Faqasastu alaihi ma qalatil mar'atu wa ma qultu laha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma qulta ya Aba Hurairah. Amma qara'ta hadhil ayah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar sampai kepada ayat 70-71. Satu orang perempuan datang kepada Abu Hurairah. Kata dia, ya Abu Hurairah, apakah ada jalan untuk aku bertobat? Aku telah berzina. Apakah ada jalan bagi aku untuk aku bertobat? Inni zanait, aku telah berzina dan aku melahirkan anak, aku cekik tekak mati. Mati aku bunuh dia. Kisah dah. Zina, bunuh anak sendiri tak? Kisah. Apakah ada jalan bagi aku taubat ya Abu Hurairah? Fakultu, maka aku kata kepada perempuan itu, la, tak ada jalan. Tak ada. Maka faqamat wa hiya tad'u bil hasrah. Perempuan itu pun bangkit menyesal dengan rasa duka cita yang amat sangat keluar daripada bilik Abu Hurairah. Itu dia. Dengan rasa duka cita amat sangat kerana Abu Hurairah jawab dia tak boleh taubat. Dia berzina, lahirkan anak tu dia bunuh pula. Summa sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subh. Kemudian pagi esok aku pergi masjid sembahyang berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang faqasastu alaihi, aku ceritalah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang aku kata kepada perempuan dan apa yang perempuan kata kepada aku.
Maknanya perempuan datang pada aku ya Rasulullah mengatakan dia berzina. Dia mengandung, dia melahirkan anak, dia bunuh anak. Maka aku kata pada dia tak boleh taubat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Bi'sama kul jahat katamu itu wahai." Marah. Jahat sungguh kata-katamu itu wahai Abu Hurairah. Amma qara'ta hadhil ayat, apakah kamu tak belajar ayat tu? Apakah kamu tak faham ayat yang Allah kata walladzina yad'una Allah ayat 68 tadi ya? Boleh faham tak? Haji Malik. Rasulullah kata kepada Abu Hurairah, apakah kamu tak baca ayat 68, 69, 70 tu, 71 dalam surah Al-Furqan? Punya menyesal Abu Hurairah kerana jawapan sebegitu dia. Perempuan tu menangis keluar daripada bilik dia. Dia punya cari perempuan tadi. Rasulullah marah kat dia tu seolah-olah tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Rasulullah marah kata, mu jahat, mulutmu jahat kata. Nah tu daripada fatwa kata tak betul kan? Apakah kamu tak baca ayat tadi? Ayat yang kita nak baca tadilah, dia cari berjumpa dengan perempuan. Jumpa dia ceritalah kepada perempuan tu, kata Rasulullah kata sekian. Perempuan tu sujud ke bumi ni, tobat sungguh. Sujud dan dia balik ke rumah mendekorkan hamba dia, bersedekah apa segala ada. Kerana dia terlepas daripada azab tadi. Azab berzina, bunuh orang, bunuh anak tu pula. Faham tak? Maknanya perempuan itu lepas daripada azab. Kerana apa? Dia rasa menyesal, dia taubat. Tuan-tuan dan perempuan ambil hadis sahih sangat itu. Maka perempuan itu sujud mengatakan alhamdulillahillazi ja'ala li makhraja, alhamdulillahillazi ja'ala li makhraja. Terima kasih ya Allah, Allah jadikan kepada aku jalan keluar. Jalan keluar maknanya beres tidak ada rasa lah. Okey? Maka kita segeralah kita taubat hak mana yang kita menyesal. Ini kisah tadi. Ada pelukis roadshow ni, itu bahaya tu. Lebih bahaya daripada 2 ekor serigala lapar. Kenapa? Hak manusia. Dia mengupak orang, caci orang, buka rahsia orang di tengah-tengah masyarakat, orang beribu-ribu buruk orang. Kalau orang tu tak ampun, Allah tak boleh ampun. Allah tak ampun. Allah boleh ampun ni saat tadi. Tu. Hak tak semayang kita 40 tahun dah tak semayang. Kita minta maaf ya Allah. Nak qada tak qada dah. Ya tak? Allah tu Maha Pengampun insya-Allah. Itu hak dia. Hak dia. Okey. Itulah ayat 70 71. Boleh faham tak Okey. Seperti mana Allah firman dalam surah An-Nisa ayat 110. Surah An-Nisa ayat 110. Ayat 110 surah An-Nisa, surah yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillahi yajidillahu ghafuran rahima. Allah, Tuhan tu Maha Pengampun sungguh. Barang siapa mengerjakan kejahatan, tak kira jahat macam mana, maksimum jahat, dia lanyuk habis. Itu dia. Barang siapa mengerjakan kejahatan tu, wa man ya'mal su'an ni buruk, jahat, wa yazlim au yazlim nafsah, atau dia menganiaya diri sendiri, zalim atas diri sendiri, segala apa dia buat dia tak kisah.
undang-undang tak ada, seolah-olah begitu. Zalim diri sendiri. Summa kemudian, itu summa tu. Duk kerja jahat, buat keburukan dan segala-gala zalim diri sendiri. Summa kemudian yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Taubatlah. Ayat 110 ada tak? Orang perempuan sana, dia zalim diri sendiri, dia buat jahat, kejahatan dia, tetapi selepas itu dia mohon ampun kepada Allah, makna taubat. Kepada Allah. Nascaya Allah mendapati Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nascaya Allah ampun dosa dia. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat dengan sungguhlah. Sebab itu kalau kita molek sekali kita bangun malam-malam. Ni bangun ni tak sembahyang taubat tak apa. Sembahyang tu lagi baik ya tak? Taubat. Minta ampun. Meleleh air mata. Tu mana Allah ampun sungguh. Allah ampun sungguh. Allah ganti hak baik. Kejahatan dia tadi 10-40 tahun dulu tu semua Allah ganti dengan baik. Umur hidup ada 10 tahun lagi ke, 4 tahun, 5 tahun lagi ke, semua diganti dengan baik. Bangun malam minta dengan Allah. Menangis. Kita menangis kerana salah kita. Kita menangis kerana kita buat dosa, kesalahan kita. Jangan menangis selipar buruk kena curi, bersikap buruk kena curi, menangis murah tu. Murah tu menangis. Sangat murah. Ya tak? Oh ni sekian duk cerita duk menangis apa sekian. Murah tu. Menangis tentang diri kita tu mahal. Tu. Sangat mahal menangis dengan Allah ni. Jadi lazat pula. Lazat pula. Lazat kerana kita menangis keluar air mata dengan Allah ni. Lazat. Percayalah. Percaya. Cuba buat sekali. Kenapa kita nampak kata kejahatan keburukan kita tu duk melanggar perintah Allah selama ini ni? Nampak sungguh. Sebab itu kalau kita kata bersikap buruk kena curi ke kereta buruk tak sedap menangis lah. Allah boleh ganti, boleh bilanya. Tapi kita menangis tentang hal kita, itu yang paling mahal. Seperti mana juga Allah kata dalam surah At-Taubah ayat 104. Surah At-Taubah surah yang ke-9 Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 104. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubatu an ibadihi wa ya'khudhus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Ada tak? Semua tu dalil-dalil kita. Surah yang ke-9 ya, ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui, alam ya'lamu, tidakkah manusia tahu bahawasanya Allah itu menerima taubat dari hamba-Nya. Tu. Allah dah beri peluang kepada kita ni. Kalau Fir'aun dia zalim, sangat zalim, tapi dia tak taubat. Dia lawan Nabi Musa habis-habisan. Tapi apabila dia dah nak mati, nyawa duduk di sini dah duduk lemah, timbul tenggelam, dia baru nak iktiraf Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah tak terima. Allah tak terima dah. Sebab terlambat. Kita kalau 3 hari sebelum mati pun molek dah tu. Tapi tak tahu bila gas nak habis macam Malik. Ya tak? Sebab itu kita learning selalu dah. Ya tak? Learning malam ni selalu dah.
Patut esok ke bila buat. Sebab mati tu bila-bila masa. Sebab Allah terima taubat hamba-Nya tu. Dan dia menerima zakat. Wa yaqbalu tu. Wa ya'khudhus sadaqat. Maknanya dia menerima sedekah. Menerima sedekah. Sedekah banyak. Cover atas dosa-dosa kita. Sedekah banyak sikit. Jangan kedekut Allah mereka pula. Sedekah banyak sikit. Orang sini memang pemurah tu tengok surau nak habis, nak siap dah. Baru 2 bulan nak siap dah. Alhamdulillah. Tak lama boleh semayang dah Ustaz. Baik. Dan Allah ya'khudhus sadaqat. Allah menerima sedekah. Maknanya bukan Allah nak dah. Pahala yang kita buat Allah terima. Ya'mal sadaqat wa huwa at-tawwabur rahim. Dan bahwasanya Allah itu menerima taubat, lagi Maha Penyayang. Sayang kepada hamba dia, sungguh sayang. Kan tapi kalau kita macam hak tadi kena dosa yang besar tadi, dia puas hati, dia tak taubat, maka kekal dalam neraka dalam azab yang hina. Kekal. Sebab itu kita sebelum terlambat, kita taubatlah. Sebelum terlambat. Takut tak puas hati lagi. Kata Mina, tutuplah kepala tu Mina. Tunggu ustaz nanti nak pergi Mekah dulu. Tu tangguh tu Mina. Tangguh tu. Jangan tangguh, kita dah reti dah. Terus buat. Dah reti yang molek buat terus. Jangan tangguh nanti dah puas tak puas hati, tak puas lagi ustaz. Nanti ni baru muda, baru tak apa 40 lagi. Dia tak kira gas tak apa 40, baru gas habis. Kena? Sungguh. Sebab Allah kata dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat berapa? 185. Surah Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita tahu belaka dah pun. Setiap yang bernyawa mesti dia akan merasai mati. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas mesti dia akan rasa mati. Tak kiralah mati itu aksiden ke, mati terbakar ke, jatuh lepas terbang ke, mati apa saja. Manusia mesti kena mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian pada ayat yang kedua tu inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan beri ujur. Ujur tu maknanya apa tu? Kalau kita di Mekah, di Arab Saudi, di Mesir, di negeri Arab tu, kereta taksi tu dia panggil sayyarah ujrah. Tu ujrah, mana kereta sewa, kereta bukan sewa, kereta ambil upah. Tu. Taksi dah. Ujrah tu sayyarah ujrah. Ni ujur dalam Quran ni. Sesungguhnya Allah akan beri upahmu. Upah penak lelah kita ni. Duk bangun malam, duk pergi ke Mekah habis 20-30 ribu, duk buat amal kebajikan, duk apa semuanya Allah akan beri upah. Tu pada hari kiamat. Itu mana upah tu? Ujur. Karena terjemah betul lah. Upah. Kita dah pernah Allah lagi ada upah. Yang mana Nabi kata, tuan-tuan mari tadi selakah 2 lakah mari pada tu. Upah ada tu. Upah dah pahala lah kita panggil. Faham tak? Pahala lah upah tu.
Hak upah mahal, sekian. Ni upah mahal ni. Ganjaran dia tu mahal. Itu ujur. Orang belajar Arab tahulah, ujrah. Sayarah ujrah makna kereta taksi tu. Kereta ambil upah kita. Kalau di Mekah di mana dia panggil sayarah ujrah. Akan diberi hari kiamat nanti. Lalu buat lepas ya. Buat lepas. Tak tahu. Dia terima ke tak terima, banyak ke sikit tak tahu. Tapi kita duk belajar ni cara nak beri pahala banyak. Upah di akhirat tu banyak tu. Sebab tu dia masuk rekod. Rekod kita duk simpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Bank akhirat, Lauh Al-Mahfuz. Bank dunia tu lah, bank tu. Ada akaun kita berapa ringgit, ada juga. Saya ada berapa ringgit. Tuan-tuan lagi banyak dah. Tu boleh tahu berapa ada akaun dia. Masuk keluar. Tapi akaun akhirat kita tak tahu. Duk simpan. Akan diberi balasan upah kita tu pada hari kiamat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Okey. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa zuhziha maknanya ditarik atau ditolak, dijauh dari neraka. Sebenarnya kita ni kaki sebelah neraka ni lah ni. Kaki sebelah neraka, kaki sebelah tak agak aje. Hak sungguh. Kalau nak kira amalan kita semenjak umur balik sampai sekarang, jauh. Ya tak? Belum tentu cukup tak cukup. Kalau cukup sekalipun belum tentu betul tak betul. Kalau betul sekalipun belum tentu khusyuk tak khusyuk. Banyak lagi yang belum tentu je Malik. Sebab itu kena cari keredaan Allah. Apabila Allah reda tak apa, insya-Allah. Kalau duk maki orang, mengumpat orang, dilarang Rasulullah larang apa semua, tak ada jalan tu. Bagaimana Allah nak reda? Tu Imam Syafi'i kita kata, tu guru kita tu. Imam Syafi'i. Tu guru kita kata orang paling bodoh sekali ni, dia kata orang duk cari keredaan manusia. Tengok tu. Sebab manusia ni kata 100 orang 100 jenis pemikiran tak sama. Kalau 100,000 lagi teruk. 100 orang 100 jenis pemikiran tak sama. 100 orang 100 selera tak sama. Kemahuan tak sama. Orang ni setuju, orang ni tak setuju. Minus setuju, Allah tak setuju pula. Minus sokong, Yusuf tak sokong pula. Jadi masalah manusia. Sebab itu orang paling bodoh sekali orang nak cari keredaan manusia. Akan tetapi carilah keredaan Allah. Kerana Allah satu ya. Apabila Allah reda, tak usah kira manusia nak reda tak nak reda, nak setuju tak nak setuju. Jalan atas keredaan Allah. Kalau setuju ambil. Ni dah nak cari keredaan manusia, tak boleh, mustahil. Kalau negara Malaysia ni ada berapa? 26 juta. Semuanya nak bersukong. Dah, orang ni setuju, orang ni tak setuju, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Perangai manusia. Tapi carilah keredaan Allah. Mudah je. Apabila Allah reda, senang hati kita. Setuju Haji Malik? Okey, Haji Malik dulu. Haji Malik dulu. Sebab Haji Malik ni jaga neraka tu, Haji Malik. Dia Malik dengan Ridwannya. Ridwan jaga syurga. Malik hebat tu. Dia berjumpa dengan Rasulullah tak senyum. Sebab dia keras. Tak senyum. Tegas dia. Allah cipta makhluk dia macam tu. Tak senyum. Malaikat memperkenalkan dia, ini orang semelia makhluk ni, Muhammad ni. Tak senyum. Tak senyum. Semua Allah cipta manusia begitulah. Kalau dalam kubur tu nanti ada 2 pula kementerian. Apa Malik? Munkar dan Nakir dah. Munkar dan Nakir tu bengih belaka tu. Nyahatam sungguh tu. Nyahatam. Tetapi Quran ini jadi teman kita. Sebab itu tuan-tuan selamat. Selamat di dalam kubur. Selamat di akhirat. Quran boleh menyelamatkan kita, boleh syafaat pada kita. Ni sangat mahal.
Jangan buat murah-murah. Itu kalamullah. Mahal Quran. Ya, kita baca dia, baca. Okey. Start ya. Okey. Mari kita tengok pula dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53. Surah Az-Zumar. Surah yang ke-39 ya, surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا belum jumpa lagi. Cari jumpa dulu ayat 53 ya, surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Jumpa dah? Okey. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Lagi molek ni. Katakanlah hai Muhammad, Allah perintah kepada nabi dia supaya dia kata. Ini nabi kata ni. Allah suruh dia kata on behalf of Allah. Sebab itu dia kata on behalf of Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas sungguh, hari-hari dia melampaui batas. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa rahmat Allah. Nabi kata ni, Allah suruh dia kata. Banyak dalam Quran hak Nabi kata, kerana Allah suruh dia kata. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun, Nabi kata. Qul huwallahu ahad, Nabi kata. Qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu, semua Nabi kata. Qul. Kerana Allah suruh dia kata. Sebab tu tingginya pangkat manusia tu, paling tinggi semulia-mulia makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kita ni melampaui batas sungguh dah. Terhadap diri mereka sendiri. Tetap melampaui batas ni teruk. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Jangan kita putus asa. Kata fed up lah aku ni, Allah Ta'ala. Jangan. Kita dicuba. Allah beri kekayaan, dia dicuba dengan kekayaan. Allah beri pangkat derajat tinggi, dicuba. Allah beri miskin, dicuba dengan kemiskinan kita. Allah beri fail pada kita, dicuba dengan cara macam-macam. Tapi jangan putus asa dengan Allah. Minta dengan Allah. Dia suruh minta. Jangan putus asa. Sebab apa ni, kita nak bergantung semua dengan Allah. Ya hamba-hamba aku, doalah pada aku, nescaya aku perkenan doamu. Itu dah. Allah suruh kita berdoa. Jangan putus asa dengan Allah ya. Sesungguhnya Allah tu mengampuni dosa-dosa semua. Tu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ampun dosa, semua dosa. Kecuali dosa syirik, dia tegas, dia tak ampun waktu. Itu pun kalau kita tobat, dia maaf juga. Tapi hal pada tu dia tak maaf. Misalnya kalau kita umur dah balik 15 ni, nah siapa umur 40 ni molek belaka lah, jadi ahli surau, ahli masjid, buat ada kebajikan.
Tiba-tiba Allah cuba dengan kesusahan. Umur 40. Payah cari Allah tak jumpa ni, pergi cari Tok Batin lah senang. Pergi ke Batu Ke ke. Dia minta. Tu syirik panggil. Maka daripada umur balik dia sampai umur 40 tu hancur habis semua. Segala amalan dia, segala kebajikan dia, habis Allah tak terima langsung. Hancur. Kecuali Allah terima pula dia. Dia sedar, dia minta maaf, dia buat baik selepas umur 41 tu, dia jadi baik. Allah ganti hak buruk dia tu dengan kebajikan tadi. Boleh faham tak? Itu dia. Boleh faham insya-Allah Okay. Tapi kena cepatlah kita taubat, jangan tangguh-tangguh tu. Cepat taubat. Allah ampun semua dosa. Jangan tangguh-tangguh. Sebab itu Allah suruh kita segera. Bagaimana? Seperti mana ayat 133 dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat 133 surah Al-Imran, surah yang ketiga. Surah yang ketiga. Okey. Wasari'u, hendaklah segera. Itu Allah beri peluang pada kita comel, sangat-sangat comel. Segeralah minta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Maghfirah, keampunan. Segera minta keampunan dengan Allah. Kita buat salah hari ni juga kita minta maaf. Jangan tangguh nak pergi ke Mekah, nak taubat di Mekah, jangan. Kita buat salah apa pun, segera minta maaf. Itu Allah suruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu segera cepat minta kemaafan, minta ampun dengan Allah. Segera Kerana apa? Keampunan itu sebab dosa itu kena Allah ampun. Kerana berhubung kait dengan syurga. Syurga apabila seorang mati bawa dosa, tak boleh ada syurga. Sebab dosa itu kotor, najis. Ahli syurga tidak ada najis. Itu. Wa jannatin, itu hubung kait dengan syurga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kerana syurga serba langit dan bumi itu, maknanya besarnya syurga, lebih besar daripada langit dan bumi lagi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang-orang yang tidak ada dosa lah, takwa. Kita dah bersih dah, taubat dah, kita dah serik dah apa semua, rasa lain. Okey. Allah suruh kita segera tu, mana kita ikut cara tu lah. Segera taubat, jangan tangguh-tangguh. Apa segala-galanya, semua segala apa ni dosa-dosa kita tu Allah hapus semua insya-Allah. Dan Allah ganti hak buruk-buruk kita selama ini dengan kebaikan. Itulah tajuk kita malam ni. Okey. Insya-Allah kita masuk pula yang keempat nanti. Yang keempat, kaedah yang keempat dia lah. Tak gitu kan? Saya pun tak tahu sebab apa ni. Catatan tu di pembantu saya tak ada pergi ke Mekah buat umrah, bawa mak dia. 3-4 hari lagi dia balik insya-Allah.
Setakat ini insya-Allah dulu, mudah-mudahan kita tunggu lagi bulan depan insya-Allah ya. Kita sambung siri kaedah pengisapan yang keempat ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa huzunina wa dhahaba minna min hajj hayatina. Allahumma waffiqna li ta'atik wa a'inna ala iqamati dinik wa ala ihya'i sunnati nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.